Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis, insyaAllah, okay, pada hari Jumaat yang barakah ini, insyaAllah, okay. Waalaikumsalam Kak Majindira, okay, insyaAllah, okay. Hari ini hari Jumaat, insyaAllah kita tingkatkan amalan kita. Kita memperbanyakkan amal kebajikan. Moga-moga dengan berkat hari Jumaat ini segala urusan kita dipermudahkan, insyaAllah, okay? Waalaikumsalam Kak Nurul, Kak Rohaya, Kak Encik Rozaidi, Kak Lizan, okay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang, okay? Jemput masuk saya ucapkan, insyaAllah, okay? Okay, insyaAllah hari ini okay, dalam slot bacaan hadis kita akan tengok lagi hadis. Kita nak share lagi satu hadis, boleh relate insyaAllah dengan kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam, insyaAllah. Okay, seperti biasa, jom kita pakat-pakat kita tekan button share, insyaAllah, okay. Kita sharekan live ini kerana Allah Ta'ala, kita sebarkan kebaikan. InsyaAllah kita ambil berkat hari Jumaat Sayyidul Ayyam, insyaAllah, okay. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okay, sebelum masuk waktu zuhur, seperti biasa kita tengok, kita baca hadis bersama-sama, insyaAllah, okay. Waalaikumsalam Kak Nur Zita, Kak Zubaidah, okay, insyaAllah saya sihat. Okay, sihat, alhamdulillah. Okay, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan juga berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Moga-moga Allah sentiasa lindungi kita, Allah permudahkan segala urusan kita, insyaAllah, okay. Saya ucapkan siapa yang berpuasa, selamat berpuasa. Bunyi kuat macam hujan, kuat ke? Saya tak tahu, bunyi kipas kot. Tak hujan, kat sini tak hujan. Okay, mana yang dah share, saya ucapkan terima kasih dan terbaik. Okay, insyaAllah. Okay, tajuk kita hari ini, okay, tajuk hadis kita iaitu, sekejap saya tengok semula. Okay, tajuk hadis kita, mendapat pahala berjemaah walaupun terlepas jemaah. Macam mana tu kan? Mendapat pahala jemaah walaupun terlepas jemaah. Macam mana tu kan? Kita nak solat jemaah tetapi kita terlepas daripada kita nak solat berjemaah tu. Kan? Dekat situ dah dapat ganjaran. Apa maksud di sebalik semua itu kan? Okay, kejap lagi kita akan baca hadis, kita akan tengok maksud, kemudian kita akan masuk pada keterangan hadis, insyaAllah. Okay, kalau dah ready semua, cuba komen dekat bawah. Suara saya jelas atau tidak? Gambaran saya jelas atau tidak? Cuba komen dekat bawah. Okay, sementara tu saya minta izin untuk alihkan kamera. Okay, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah memberi salam. Okay, insyaAllah pada hari Jumaat, slot bacaan hadis kita awalkan sedikit, boleh? Sebab kita nak beri laluan pada yang nak solat Jumaat, insyaAllah. Okay, mana yang dah share, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah share, insyaAllah. Kita baca hadis ini kerana Allah Ta'ala tanda kita sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah, okay. Okay, mana yang nak buka kitab, mana yang ada fadilah amal, boleh buka muka surat 380
Okey, 386. Okey, kalau yang tak ada, tak apa. Kita share sama-sama. Kita share. Boleh tengok melalui skrin phone insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, mana yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan selamat datang insya-Allah. Okey. Tajuk. Okey, saya ulang. Tajuk kita hari ini, mendapat pahala berjemaah walaupun terlepas jemaah. Macam mana tu kan? Okey. Okey, alhamdulillah terbaik. Okey, terima kasih mana yang dah komen. Okey, kalau jelas, jom kita mulakan slot bacaan hadis kita hari ini. Kita baca hadis dahulu. InsyaAllah kita baca sama-sama. Saya zoom sedikit. Okey, jom kita mula. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fawajadan nas qad sallau a'tahu Allah azza wa jalla misla, contoh, misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. InsyaAllah. Okay, itu hadis kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam. Okay, mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan insyaAllah. Okay, tajuk hadis kita hari ini, mendapat pahala berjemaah walaupun terlepas jemaah. Okey, macam mana? InsyaAllah jom kita tengok maksud hadis. Kita masuk pada maksud hadis insyaAllah. Okey, maksud hadis hari ini, okey, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Okey, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Nabi Muhammad bersabda. Okey, seseorang yang berwudu, dengan sempurna lalu pergi ke mana? Okey, pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Okey, seseorang yang dia dah berwudu, dengan sempurna, kemudian dia nak pergi masjid. Nak buat solat jemaah. Okey, lalu mendapati orang ramai telah selesai solat berjemaah. Kan? Okey, tadi dia dah ambil wuduk. Dah ambil wuduk dengan sempurna. Kemudian dia pun nak pergi solat, nak pergi masjid untuk solat jemaah. Tapi sampai-sampai dia tengok orang ramai yang nak solat tadi tu dah selesai. Dah solat berjemaah dia. Kan? Tak dapat dia nak solat berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya ganjaran pahala yang sama sebagaimana mereka yang telah solat berjemaah. Masya Allah, subhanallah kan. Walaupun dah terlepas solat jemaah, tapi Allah tetap bagi ganjaran pahala kepada orang tadi. Macam mana sama ganjaran pahala dia dengan orang yang solat berjemaah, kan? Orang yang solat berjemaah ni, pahala dia
berlipat kali ganda kan. 27 pahala kalau kita solat berjemaah. Jadi orang yang terlepas solat jemaah tadi akan dapat juga ganjaran pahala sama macam orang solat berjemaah, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Allah tak kurangkan sikit pun kan. Kuranglah 2 sebab tak solat sekali. Kan tak ada. Okey, masya-Allah, betapa Allah tu Maha Pemurah kan. Walaupun kita dah ambil wuduk dengan sempurna, sebab apa? Sebab kita dah ada niat dekat situ. Kita dah ada niat kita nak pergi solat jemaah. Tapi mungkin kita terlambat sedikit. Sampai-sampai je orang dah habis solat jemaah. Tapi jangan risau, sebab dekat situ Allah akan tetap bagi ganjaran pahala sama macam orang solat berjemaah tu. Sebab kita dah ada niat. Okey, innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat kan. Dekat situ Allah tak kurang sikit pun. Allah tak kurang sikit pun pahala sama macam orang solat berjemaah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam insya-Allah. Okey. Ahlan wa sahlan. Selamat datang mana yang hadir insya-Allah. Okey, hari ini setelah bacaan hadis, kita baca hadis yang bertajuk mendapat pahala berjemaah walaupun terlepas jemaah. Okey, insya-Allah. Okey, jom kita masuk pada keterangan. Kita tengok keterangan hadis hari ini. Okey, hadis tadi kita nak tengok apa dia nak terangkan. Okey. Okey, betapa besarnya kemurahan dan nikmat Allah Subhanahu taala semata-mata hanya kerana cuba dan usaha untuk solat berjemaah. Okey, mana yang nak buka kitab 386. Okey, muka surat 386 insya-Allah. Okey. Okey, kemudian semata-mata hanya kerana cubaan. Cubaan. Okey, cubaan dan usaha untuk solat berjemaah tadi, tetap Allah kurniakan pahala solat berjemaah. Kan? Walaupun tak sempat nak solat tadi, walaupun tak sempat nak sertai solat berjemaah tadi, betapa Allah itu besar kemurahan dia kan, besar nikmat Allah ni kan. Kita tak nampak pahala tu kan. Kita tak nampak pahala tu, tapi betapa besarnya nikmat Allah itu. Okey, dengan niat sahaja. Dengan niat, dengan usaha, dengan cuba kita nak solat berjemaah tu, kat situ kita dah dapat pahala sama pahala macam orang yang solat berjemaah. Padahal kita terlepas ni. Padahal kita terlepas untuk sertai solat jemaah, tapi Allah tetap bagi ganjaran. Sebab apa? Sebab kita dah cuba. Kita dah usaha dengan niat kan. Allah hargai usaha kita. Allah nampak usaha kita kan. Kemudian siapakah yang akan rugi? Okay, siapa yang akan rugi kalau kita sendiri tak ambil peluang daripada kurniaan Allah ini kan. Rugilah kalau kita tak ambil peluang yang Allah dah beri ni. Okey, kemudian melalui hadis ini juga daripada hadis ini juga kita dapat mengetahui bahawa janganlah kita membatalkan niat untuk ke masjid kerana menyangka bahawa solat berjemaah mungkin telah selesai kan. Mula-mula ada niat ni kan. Mula-mula ada niat nak pergi solat jemaah. Kemudian tengok jam macam dah lambat je. Macam orang dah habis solat je. Tak jadilah kan. Okey, jangan batalkan niat. Okey, terus sahaja pergi masjid. Walaupun rasa-rasa macam solat jemaah tu dah habis kan. Tapi kalau kita pergi masjid juga kan, dekat situ dah dapat pahala insya-Allah. Okey. Kemudian sekiranya kita tiba di masjid dan mendapati solat
memang telah selesai kan, sampai-sampai masjid je memang betul lah solat jemaah tu dah selesai, tapi masih juga kita mendapat pahala berjemaah. Subhanallah. Okey, walau bagaimanapun sekiranya kita telah yakin bahawa solat berjemaah sudah selesai, maka tidak salah kalau tidak pergi ke masjid untuk berjemaah. Okey, dekat sini juga dia cakap, okey, sekiranya kalau kita betul-betul yakin lah kan, kita yakin kan solat jemaah agak-agak kira dalam pukul 5, tapi dah 5.30 kan, kita nak pergi masjid 5.30. Agak-agak kat situ pun yakin kan, kita dah yakin yang solat jemaah tu dah selesai. Tapi kalau kita dah yakin, tak salah kalau kita pergi masjid untuk jemaah. Okey, tapi kalau rasa sempat lagi, boleh terus ke masjid insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam, saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, insya-Allah. Okey, tajuk hadis kita hari ini, mendapat pahala berjemaah walaupun tidak berjemaah. Kan? Mungkin sekarang keadaan sekarang mungkin ada setengah masjid tutup kan, tak dapat nak solat berjemaah. Tapi kita boleh solat jemaah dekat rumah. Okey, kita boleh solat bersama keluarga. Insya-Allah. Okey, dekat situ walaupun solat jemaah dekat rumah, tetap akan dapat pahala solat berjemaah. Okey, sebab niat kita kita nak solat berjemaah. Okey, jadi hadis hari ini itulah tajuknya, tentang walaupun kita tak dapat sertai solat jemaah kan, kita dah wuduk, kita dah sempurna semangat ni nak pergi masjid ni, nak solat berjemaah, tapi sampai-sampai solat jemaah dah habis, dah selesai. Jangan risau, dekat situ Allah tetap bagi ganjaran pahala sama macam orang solat berjemaah. Tak kurang sikit pun kan. Allah itu maha pemurah kan. Allah nampak usaha kita, Allah nampak niat kita, sebab kita berniat nak solat jemaah. Okey, insya-Allah boleh semua. Alhamdulillah. Itulah hadis kita pada hari ini. Kan, kalau kira-kira dah lebih 10 hadis kan. Saya rasa dah lebih dah 10 hadis kita baca, kita cuba hayati kan. Alhamdulillah, terbaik semua kan. Okay, insyaAllah. Jadi kesimpulan dekat sini, apa-apa niat kita, apa-apa niat baik yang kita nak lakukan, jangan tangguh. Okay, jangan tangguh. Sebab kalau niat niat baik ni, walaupun kita baru niat, tak buat lagi, baru kita niat, dah dapat pahala. Okay, kalau buat baik, okay, kalau niat nak buat baik, dah dapat pahala sebab kita berniat. Lepas tu kita melakukan kebaikan tu pula, dah dapat ganjaran juga dekat situ. Dekat situ dah ada 2 ganjaran. Lainlah kalau ada niat nak buat jahat kan. Niat macam ada nak buat tak baik kan, niat jahat. Tapi kalau niat jahat, tak dicatat dosa lagi kan. Bila dah buat, barulah dicatat dosa tu kan. Lain dengan pahala kan. Jadi kalau dah ada niat, jangan tangguh-tangguh niat tu, terus buat kan. Contoh macam nak solat berjemaah tadi kan, hari ni niat macam nak solat jemaah lah kan, tapi rasa-rasa macam dah habis kan, dah selesai, dah settle dah solat tu kan. Terus je pergi masjid, tak apa, terus je pergi masjid kan. Jangan rasa sia-sia je datang tapi dah habis kan. Jangan rasa macam tu, sebab kita pergi masjid tu pun dah dapat pahala, insya-Allah. Okay, Allah itu maha pemurah. Okay, Allah itu besar nikmat Allah kepada hamba-hambanya, insya-Allah. Okay, boleh semua. Okay, itulah hadis kita hari ini. Alhamdulillah. Mana yang dah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dah luangkan masa bersama dalam slot bacaan hadis kan. Walaupun perut tengah bergeroncong ni, lapar kan.
Okey, tapi masih lagi masuk dalam slot bacaan hadis, masih lagi dengar bacaan hadis insya-Allah. Okey. Saya ucapkan terima kasih juga pada yang dah share, terbaik semua, alhamdulillah. Insya-Allah lain waktu kita tengok bacaan hadis ataupun kisah-kisah yang lain. Okey, terbaik semua insya-Allah. Okey, sebelum saya terlupa, jangan lupa malam ini okey 9:30 malam okey kunci jam. Okey, buat alarm kunci jam 9:30 malam slot semuka dan juga pelancaran korban akikah kita insya-Allah. Okey, pelancaran korban akikah, dan untuk yang mendaftar kalau tak silap saya 10 orang terawal yang mendaftar akan mendapat cenderahati insya-Allah. Apa cenderahatinya? Kena tunggu. Okey, jangan lupa malam ini 9:30 malam pelancaran korban akikah dan al-mulk insya-Allah. Okey, bersama dengan Ustaz Firdaus. Okey insya-Allah. Kalau ada ahli baru dalam ni, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, selamat datang kepada selamat datang bersama family mengaji Tenten. Terbaik semua. Okey, dan mana yang baru hadir, jemput-jemputlah masuk. Okey, join grup Telegram kita. Dekat link komen dekat bawah tu ada. Okey, join grup Telegram FMTT. Nanti dalam grup tu kita akan bagi tahu program apa ada, promosi ke atau apa-apa maklumat kita akan update dalam tu. Okey, insya-Allah. Okey, terbaik semua. Alhamdulillah, selesai sudah slot bacaan hadis kita. Kita jumpa, jangan lupa slot Al-Maksurat petang ini insya-Allah. Okey. Okey, saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.